diterangkan kepada umat Islam tentang akidah ahli sunnah wal jamaah adalah berkaitan kekeliruan yang telah berlaku sekarang. Pertama, dalam akidah ada sebahagian keliru dengan zahir ayat Quran dan hadis yang menyuruh kita itu taat kepada Allah dan Rasul, yakni berpegang pada Quran dan hadis, sehingga mereka menyangkakan dalam akidah tidak boleh guna dalil akli. Kita dah biasa dengar, ini apa pakai dalil akli? Akidah mana boleh pakai akal? Akidah Quran hadis je. Dia tidak sedar bila dia berkata dalam akidah tidak boleh guna akal, dia sendiri telah menolak Quran dan hadis. Kerana Quran dan hadis yang menuntut kita supaya gunakan akal. Apa alasan dia? Oh, dia kata guna akal ni ilmu falsafah, ini ilmu kalam, ini ilmu yang membawa bala kepada umat Islam. Kenapa? Ini ilmu orang kafir, ini ilmu orang Yunani, orang Greek. Tidakkah dia lupa yang pertama bahawa akal adalah nikmat? Nikmat apa pun Allah suruh guna, yang Allah larang adalah salah guna. Jadi jangan kamu jadikan penyalahgunaan akal oleh golongan falsafah Yunani, oleh golongan Mu'tazilah untuk mengharamkan penggunaan akal. Kerana menggunakan disuruh, menyalahgunakan yang dilarang. Yang kedua, kalau semata-mata orang kafir menggunakan akal, maka orang Islam tidak boleh guna akal, kan tak betul. Kalau orang Hindu diajar oleh agama Hindu kena hormat kepada ibu bapa, adakah orang Islam tak boleh hormat ibu bapa, takut nanti sama macam Hindu? Tak betul. Tidak semua benda yang orang kafir buat, orang Islam tak boleh buat. Apatah lagi guna akal, ni kan benda yang universal, yang namanya manusia pasti guna akal. Kemudian yang lebih penting, ini kan adalah tuntutan agama. Dalam Al-Quran Allah bertanya, afala ta'qilun, kenapakah kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu sendiri kenapakah kamu tidak perhatikan? Tidakkah ini membawa bahawa dalam akidah kita kena guna akal? Bahkan akal ini kan menunjuk kepada sesuatu. Itu yang dikatakan wajib, sesuatu yang akal tidak boleh terima, benda itu tidak ada. Mustahil, sesuatu yang akal tidak boleh terima, benda itu ada. Jaiz, sesuatu yang akal boleh terima, ada atau tidak ada. Maka ini yang membantu. Kalau kita lihat Allah Ta'ala sendiri berfirman, wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kamu ayat-ayat, tanda-tanda hukum hakam, la'allakum tatafakkarun, moga-moga kamu itu berfikir. Tak guna dalil akli, maknanya kamu mencanggahi apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bahkan kalau mereka buka fikiran, golongan yang menolak dalil akal dalam akidah ini, mereka akan perasan bahawa menggunakan dalil akli adalah uslub Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam menisbatkan tauhid dan menolak syirik. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi alihah, tuhan-tuhan yang banyak, illallah, lain daripada Allah, lafasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Baik, soalan, Tuhan banyak atau Tuhan itu esa satu? Jelas, Tuhan esa satu. Tapi kenapakah Allah kata kalau Tuhan banyak? Kan selalu mereka kata mana boleh kalau. Ya, Tuhan sendiri kata kalau. Dan kalau benda yang mustahil. Maknanya Allah suruh i'malul aqli, gunakan akal, bayangkan saja dengan akal, benda itu tidak ada dalam realiti. Dalam realiti Tuhan tidak banyak, tapi dalam akal boleh bayangkan. Tidakkah kalau Tuhan banyak, masing-masing Tuhan nampak cara dia? Jangan cerita pasal Tuhan lah, cerita pasal Perdana Menteri dah cukup. Ya, baru-baru ni kan ada krisis. Tun Mahathir kata dia pun ada sokongan jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kata dia ada sokongan jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Muhyiddin Yassin pun last minute kata dia pun ada sokongan. Daripada kita kecilkan hati mana-mana pihak, apa kata kita lantik tiga-tiga jadi Perdana Menteri, boleh tak? Itulah jalan yang paling afdol. Mana ada afdol? Kalau tiga Perdana Menteri mana kita nak ikut? Yang ni nak buat GST, yang ni nak buat SST, yang ni nak buat apa tak tahu sampai mati. Ya. Yang ni nak batalkan projek, yang ni nak teruskan projek, ni nak tangguh dulu projek. Mustahil adat lah bahawa kalau ada tiga Perdana Menteri boleh tadbir negara ni. Jadi kalau negara seumpama Malaysia kecil saja, mustahil ditadbir oleh lebih pada seorang Perdana Menteri. Bolehkah alam semesta, langit dan bumi, lautan dan juga bukit bukau, binatang dan juga manusia ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Akal yang sihat akan kata mustahil. Kerana kalau begitu Tuhan masing-masing akan buat cara dia, akhirnya hancur alam ni. Tapi mana tahu saat Tuhan macam mereka bincang dulu ke sebelum buat apa-apa. Kalau bincang itu maknanya lemah.
Kita manusia kena bincang. Itu yang ada sekali, ada muafakat, ya, muafakat pondok, ada muafakat nasional, muafakat macam-macam. Sebab kita lemah. Oleh kerana lemah, kita kena bincang dan muafakat, cari jalan persetujuan. Allah, Tuhan tidak lemah. Itu kan dalil akli. Bahkan menggunakan dalil akal dalam akidah adalah sunnah para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam berdepan dengan musyrik nombor satu kerana dia mendakwa dia Tuhan, bukan musyrik kecil-kecil ni, musyrik yang dia ke tahap mendakwa dialah Tuhan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdepan dengan Namrus menggunakan dalil akli, kerana akal yang sihat tidak boleh terima bahawa Tuhan itu lemah. Siapa yang boleh terima ayah pin Tuhan, akal dah tak sihat. Ayah pin kan lemah. Dalil ayah pin lemah, dia kalau tak makan nasi dia lapar. Ayah pin orang jetih, orang jetih makan nasi cicah wudu lah sekali. Lepas Tuhan makan nasi cicah wudu, makan apa, makan pizza sekali lepas nak pergi jam Tuhan pula pergi jam pula. Allah Rabbi, tak logik langsung. Tuhan duduk di luar tandas ketuk pintu, oh cepat sikit kawin sakit perut. Lagu tu kata Tuhan tak pernah sabar. Lagi satu orang nama Harun, orang faham, mengaku Tuhan juga. Lepas kena ikat di polis kena stroke. Takkanlah Tuhan kena stroke. Tak pernah sabar. Lepas tu keluar pula dalam kita, mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Tu dia, Tuhan boleh dapati bersalah oleh mahkamah. Jadi oleh kerana Tuhan mustahil lemah, Nabi Ibrahim alaihissalam nak bagi tahu kepada kepada Namrus, kamu bukan Tuhan kerana kamu terlemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan tu Tuhan saya. Tuhan saya berkuasa menghidup dan mematikan. Kamu tak boleh hidup mati, kamu bukan Tuhan. Maka Namrud tak faham, atau dia sengaja buat tak faham. Dia kata ana uhyi wa umit. Alah, buat hidup mati aku boleh. Dia panggil dua orang, satu dia suruh bunuh, satu dia suruh lepas. Kononnya yang dia bunuh dia telah matikan, yang dia lepas dia telah hidupkan. Ni kata apa cerdik. Ni namanya loya buruk. Hak kamu lepas tu hidup lama dah, bukan kamu yang hidupkan dia. Dia dah hidup lama, kamu cuma tak bunuh dia saja. Kalau nak kira hidupkan, seekor nyamuk pun Namrud tidak boleh hidupkan. Bahkan saintis yang paling hebat di zaman kita pun nak cipta seekor nyamuk daripada tiada menjadi ada, tak boleh. Tu Ustaz, bayi tabur uji tu, bayi tabur uji mana ada cipta? Dia hanya ambil sperma yang Allah Ta'ala telah cipta, dia gabung dengan ovum telur wanita yang Allah telah cipta di luar rahim, tu je. Yang nama nak cipta sendiri, sayap nyamuk tak ada cipta. Jadi oleh kerana Namrud ni macam tak faham, maka Nabi Ibrahim AS membawa dalil akli yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Ta'ala Tuhan yang berkuasa menerbitkan matahari daripada timur. Kalau kamu Tuhan, tentulah kamu juga berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari daripada barat. Fa buhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terbongkar, tak boleh jawab. Dengan apa? Dalil akli. Bahkan Nabi SAW, Sayyidina Wahabi bin SAW juga menggunakan dalil akli untuk mengajar tauhid. Ni sekarang kita duk sibuk dengan coronavirus, betul tak? Kalau nak kira bimbang tak bergerak mana lah kita. Saya tengok di luar negara bukan setakat pakai topeng muka, ambil air apa tu, bekas air tu sukuk atas kepala terus. Habis buku satu badan. Dulu dia beli orang Islam pakai purdah, dia beli orang Islam tutup aurat, dia lebih teruk pada orang Islam lagi. Bungkus habis satu badan, punya takut. Padahal Nabi SAW beritahu apa? La adwa, tidak ada jangkitan. Oh, macam tu pula Ustaz. Pak kita tak ada masalah lah pergi ke Wuhan apa semua. Ini yang dikatakan hakikat. Dia nak mengajar hakikat. Ini hakikat. Yang satu lagi tu asbab. Jangkitan tu sebab musabab. Tapi dari segi hakikat yang bagi penyakit adalah Allah Ta'ala. Maka Nabi nak mengajar tauhid, Nabi wayak kepada orang-orang di zaman itu tidak ada jangkitan. Itu dari segi hakikat tauhid. Tapi ada satu orang Badawi, dia tak berapa nak faham. Tak ada jangkitan. Orang kampung kan, dia main dengan unta, dia main dengan kambing. Lagu mana pun tak ada jangkitan ni. Dia kata, ya Rasulullah, kita ada unta hak sihat-sihat 4-5 ekor, pas masuk satu unta yang berkudi, duk saing dengan unta kita. Lama-lama kita tengok unta kita berkudi juga. Dia nak bagi tahu apa? Nak bagi tahunya jadi jangkitan lah tu. Kalau tak ada jangkitan, kenapa unta yang asal sihat bila bergaul dengan unta yang ada kudi jadi berkudi? Dia tak faham bahawa itu asbab. Maka Nabi SAW nak mengajar hakikat tauhid, Nabi gunakan dalil akli. Nabi tanya balik pada orang Badawi itu, faman addal awal. Kalau memang penyakit kena dengan jangkitan, pahuta hak mula-mula kudih tu siapa dia jakitkan dia? Kan dia hak mula-mula, dia jakit pada siapa? Baru orang Badawi itu, oh ya juga maknanya penyakit hakikatnya daripada Allah.
Kalau kau mesti berjangkit, betul mula-mula tak berjangkit pada siapa pun kudis juga. Jadi ini kita katakan satu benda yang nak kena bagi faham balik, kerana orang sudah bercakap dalam meja ceramah, bahkan atas mimbar-mimbar, kononnya dalam akidah tidak ada dalil akli. Jadi tugas orang-orang pondok jugalah untuk menyampaikan dengan cara yang difahami. Bahasa kitab tu bahasa kitab lah, sesama orang pondok. Tapi dengan orang awam, kita kena permudahkan bahasa kitab itu dengan contoh-contoh yang mudah mereka itu menangkis syubhat-syubhat